Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita masih lagi dalam trend semasa dalam perniagaan iaitu pertumbuhan ekonomi. Sebelum tu kita kena kenal pasti dahulu apakah objektif ataupun dapatan yang perlu kamu ambil selepas kamu mempelajari subtopik pertumbuhan ekonomi ini. Yang pertama adalah kamu kena kenal pasti bahawa kamu akan memahami tentang maksud perkembangan ekonomi. Yang kedua, mengenal pasti trend persekitaran pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengenal pasti jenis fasa dalam graf kitaran ekonomi. So ini penting ada berapa fasa dan kenal pasti jenis fasa dalam graf kitaran ekonomi. Kemudian yang ini juga penting iaitu kamu apabila dah belajar nanti pastikan kamu mengetahui bagaimanakah bentuk graf kitaran ekonomi. Okey. Ini adalah maksud ataupun apakah yang dimaksudkan dengan pertumbuhan ekonomi. Apa yang dikatakan? Yang pertama adalah apabila berlakunya dikatakan dengan pertumbuhan ekonomi itu apabila kita melihat perniagaan berkembang pesat. Ini sinonim. Perniagaan berkembang pesat bermaksud pertumbuhan ekonomi sedang berlaku. Okey, yang kedua adalah keuntungan dalam perniagaan yang meningkat. Okey, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan keuntungan dalam perniagaan yang meningkat. Keuntungan yang meningkat juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Ianya berkait sebenarnya kelas kalau kamu faham. Untung meningkat bermaksud ekonomi sedang berkembang. Okey, apabila ekonomi berkembang boleh dijadikan keuntungan itu bertambah dan bertambah. Yang ketiga adalah perniagaan mampu membayar cukai yang tinggi kepada kerajaan. Okey? Kenapa? Kerana keuntungan meningkat. Perniagaan berkembang, untung meningkat, maka sesebuah perniagaan mampu membayar cukai yang tinggi kepada kerajaan. Yang keempat adalah mendapat pendapatan daripada gaji dan upah yang semakin meningkat. Okey, kat sini dia terangkan bermaksud apabila perniagaan berkembang pesat, keuntungan bertambah dalam perniagaan ya. Kemudian pendapatan juga mampu dibayar lebih kepada pekerja. Perniagaan berkembang pesat, keuntungan bertambah, jadi perniagaan mampu membayar gaji dan upah yang tinggi kepada pekerja. Iaitu dikatakan mendapat pendapatan daripada gaji dan upah yang semakin meningkat. Okey, pendapatan apa yang diperolehi? Kita tengok nombor 5, berkait dekat nombor 5 iaitu jumlah cukai pendapatan. Okey, negara mengalami pertumbuhan ekonomi daripada jumlah cukai pendapatan yang dibayar oleh pekerja. Okey, kenapa pendapatan tadi meningkat? Jadi jumlah cukai yang dibayar juga meningkat. Okey. Yang keenam, pendapatan diperoleh daripada Yang keenam, pendapatan yang diperolehi iaitu dapat membangunkan negara termasuk dalam bidang ekonomi. Pendapatan yang diperolehi tadi kelas, okey, negara perolehi daripada cukai, okey, dapat membangunkan negara. Yang itu kita tengok semakin maju negara kita. Wujudnya KLCC, wujudnya bangunan tinggi-tinggi, wujudnya LRT dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa negara sedang mengalami pertumbuhan dalam ekonomi. Okey, nombor 7. Mendorong perkembangan sesebuah perniagaan. Okey, contohnya macam mana? Apabila keuntungan meningkat, okey, sesebuah perniagaan mampu berkembang maju. Contohnya daripada kedai kecil mampu membuka sebuah pasaraya yang besar. Okey, ada contoh di persekitaran anda sebenarnya sekiranya anda peka terhadap persekitaran anda. Okey, waktu kecil-kecil dulu, kedai ni kecil je, ada dekat hujung je. Sekarang ni dah ada pasaraya yang besar, ada tapak kenderaan yang besar. Itu menunjukkan bahawa sesebuah perniagaan itu sedang berkembang. Hasil daripada pertumbuhan ekonomi. Ianya sedang berkait. Okey, yang ke-8 adalah mendorong perkembangan taraf hidup. Bermaksudnya membantu rakyat dalam perkembangan. Mereka yang bekerja dalam sektor perniagaan, okey, mampu memperkembangkan taraf hidup mereka, mampu membuat pembelian yang lebih tinggi dan sebagainya. Okey, harap cikgu faham. Harap kamu faham apakah itu pertumbuhan ekonomi, perkaitannya lah, ya, okey. Next.
Ini adalah perkara yang kedua yang perlu kamu belajar hari ini, iaitu graf kitaran ekonomi. Cuba lihat ada dalam buku teks kamu. Okey, boleh tengok dalam buku teks. Ini adalah graf kitaran ekonomi. Inilah rupa bentuknya, tiada rupa bentuk yang lain. Okey, ada kadar pertumbuhan. Okey, bahagian ini menunjukkan kadar pertumbuhan Y, dan ini menunjukkan tempoh masa. Ada dua fasa, fasa 1 dan fasa 2. Okey, fasa 1 kemelesetan. Apa itu kemelesetan? Fasa 2 melambung. Apa yang terjadi sewaktu melambung? Itu yang kamu akan belajar. Okey, kita pergi kepada slide berikutnya. Okey, cikgu letak lagi dekat situ graf ekonomi, graf perkembangan ekonomi, graf kitaran ekonomi Graf kitaran ekonomi dalam perkembangan ekonomi. Okey. Ada kemelesetan, ada melambung. Kita tengok dulu fasa 1. Sekiranya berlaku kemelesetan, grafnya melengkung ke bawah. Seperti bentuk kuali lah. Kalau melambung bentuk kuali terbalik. Jadi sambungkan dia, itu akan jadi graf kitaran ekonomi. Okey, kita tengok fasa 1. Fasa 1 adalah fasa kemelesetan. Okey. Kita tengok yang pertama adalah sekiranya berlaku kemelesetan dalam ekonomi, penduduk tidak mempunyai wang untuk membeli produk. Produk di pasaran. Kita tak ada duit nak beli. Jadi duit yang ada untuk simpanan dan sebagainya. Yang kedua, dalam fasa kemelesetan, berlakunya kemerosotan dalam pendapatan kerajaan. Kenapa? Berbalik-balik pada yang pertama tadi, kerana produk tidak mampu dibeli oleh penduduk, maka perniagaan tidak berjalan dengan lancar. Jadi secara tidak langsung, pendapatan kerajaan juga merosot. Ekoran jatuhnya pendapatan perniagaan dan pekerja. Maksudnya perniagaan tidak berjalan lancar, maka pekerja pun tidak mendapat gaji yang tinggi. Dekat situ kita berkait balik dengan cukai yang cikgu cerita tadi. Okey, buka nanti slide yang sebelumnya tu. Yang ketiga, kadar pengangguran meningkat. Okey, kerana perniagaan tidak berjalan dengan baik, maka ada pekerja yang dibuang kerja bagi mengurangkan kos. Maka berlakulah peningkatan dalam pengangguran. Kerana perniagaan tidak lagi mampu dapat menawarkan pekerjaan kat situ dekat peniaga. Kerana perniagaan tidak dapat menawarkan pekerjaan sebenarnya. Cikgu betulkan nanti. Okey, next. Maka wujudlah deflasi. Kita dah belajar hari itu deflasi. Kita dah belajar inflasi. Apa itu deflasi? Apa itu inflasi? Deflasi, cikgu ulang balik, adalah berlakunya lambakan barang di pasaran. Yang mana pembeli tidak membuat pembelian. Dia tidak membuat pembelian kerana dia menjangka yang harga barang akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Ini akan menyebabkan deflasi, kejatuhan harga, kejatuhan barang, harga barang dengan secara menyeluruh. Okey, ataupun secara berterusan, maaf. Okey, next, habis fasa 1. Cara nak ingat senang je. Nampak tak cikgu highlight ke yang hitam-hitam tu? Cara nak ingat senang je. Fasa 1 berlakunya 3 piece and 1D. 3 piece 1D. Cikgu letak kat situ supaya kamu ingat. Ambil kata-kata kunci dia. 3P. Pertama, produk, pendapatan, pengangguran, deflasi. Apabila berlaku kemelesetan, tak ada yang baguslah di situ. Kalau katakan produk tidak mampu dibeli. Okey, pendapatan jatuh. Pendapatan kerajaan jatuh. Okey, P yang ketiga adalah pengangguran. Pengangguran meningkat. Yang D itu adalah deflasi. Berlakunya deflasi. Habis fasa 1. Next, fasa kedua kelas. Fasa kedua adalah fasa melambung. Kat sini kita tengok berlakunya pemulihan ekonomi ataupun ekonomi kita sedang berkembang. Okey. Next. Pada fasa kedua iaitu fasa melambung, perniagaan menambahkan pengeluaran produk. Kenapa? Berlakunya permintaan yang tinggi terhadap sesuatu produk. Rakyat dah mampu membeli. Dia keterbalikan berlaku pada fasa 1 tadi. Okay, so pengeluaran produk semakin meningkat. Apabila pengeluaran produk semakin meningkat, maka perniagaan memerlukan pekerja yang ramai. Untuk apa? Untuk memastikan pengeluaran produk tadi dapat dilakukan bagi memenuhi permintaan pelanggan. Boleh faham?
Okey, dekat situ jelaslah menunjukkan bahawa perniagaan mampu membayar gaji dan upah yang tinggi kepada pekerja. Wujud tak pengangguran? Dah tidak berlaku pengangguran. Maksudnya pengangguran menghampiri sifar dekat situ. Okey? Selain daripada itu, fasa kedua ini juga memperlihatkan bahawa perniagaan mampu sampai ke tahap antarabangsa, iaitu berlaku aktiviti ekspor, berlaku pelaburan di luar negara dan sebagainya. Okey, 3 ini berlaku dalam fasa melambung. Kamu kena ingatlah, cara mengingat cikgu ada letak kat situ kata kunci PPA. Okey, produk pekerjaan ataupun pekerjaan atau pengangguran dan juga antarabangsa. Macam mana nak buat kelas? P, produk. Okey, kalau tadi produk tidak mampu dijual. Sekarang berlaku peningkatan penjualan produk, permintaan meningkat. Okey? Kemudian disebabkan permintaan meningkat, pengangguran berlaku ke tidak? Pengangguran tidak berlaku ataupun menghampiri sifar kerana untuk menampung pengeluaran produk. Okey, kemudian A adalah antara bangsa. Itu adalah cara untuk mengingat graf kitaran ekonomi. Ini adalah perkara-perkara yang kamu kena tahulah. Apabila soalan keluar saja gambar rajah tersebut, kamu tahu, ini adalah graf kitaran ekonomi. Ada fasa 1, ada fasa 2. Apa berlaku pada fasa 1? Apa berlaku pada fasa 2? Berbalik-balik apa yang telah cikgu ceritakan tadi. Boleh faham kelas, Okey, sekiranya anda ada soalan, sila berhubung dengan saya. Okey, tanyalah dengan cikgu, jangan diam-diam sahaja. Okey, kalau tak faham, jangan malu, jangan segan. Okey, kelas. Sekian saja untuk hari ini tentang pembelajaran kita mengenai graf kitaran ekonomi. Okey, ingat balik tentang fasa 1, tentang fasa 2. Okey, perkembangan ekonomi tadi, sekiranya berlaku perkembangan, apa yang terjadi. So, tolong ingat. Okey, jadi untuk mengukuhkan pemahaman anda, saya ada sediakan latihan. Jadi, siapkan latihan tersebut. Macam biasa, setelah siap, sila hantar untuk disemak. Itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam sejahtera.